Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung lagi selepas persamaan perakaunan. Inilah tajuk kecil yang seterusnya, itu 2.4, catatan kontra dan juga carta akaun. Okey, yang pertama, standard pembelajaran, murid boleh menjelaskan maksud catatan kontra. So, apa itu catatan kontra? Ialah catatan yang mengurangkan baki akaun yang berkaitan dengannya. Okey, catatan kontrak ialah apa dia? Catatan yang mengurangkan baki akaun yang berkaitan dengannya. Contoh 7, akaun pulangan jualan akan mengurangkan nilai jualan. Okey, maka akaun pulangan jualan merupakan catatan kontra kepada akaun jualan. Sebab apa? Sebab kita tahu catatan kontra ialah catatan yang mengurangkan baki akaun yang berkaitan dengannya. Okey. Contoh je, aset bukan semasa. Apa catatan kontranya? Iaitu susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul akan mengurangkan nilai akaun aset bukan semasa. Akaun belum terima kita akan berkurang nilai dia dengan peruntukan hutang ragu. Jadi peruntukan hutang ragu merupakan catatan kontra. Okey, modal dan ekuiti pemilik akan berkurang disebabkan ambilan. So, ambilan bukan belanja, tapi dia adalah catatan kontra. Jualan akan berkurang dengan pulangan jualan atau pulangan masuk. Pulangan belian dan pulangan keluar. Jadi, dia bukan hasil, bukan belanja, tapi susut nilai terkumpul, peruntukan hutang ragu, ambilan, pulangan masuk, pulangan jualan, pulangan belian, pulangan belian, pulangan keluar adalah catatan kontra. Sebab apa? Sebab ia mengurangkan baki akaun yang berkaitan dengannya. Okey. So, ini glossary. Maksud dia ialah vocabulary kita lah ya. Apa yang dimaksudkan susut nilai terkumpul? Benda-benda ni adalah zikir munajat anda sebagai calon perakaunan. Kalau katanya susut nilai terkumpul, dah tahu kok. No, kita kena tahu. Okey, sebab dalam buku teks pun ada bagi tahu. Okey. So, dalam soalan objektif pun ada. Kadang-kadang, okey, dia akan keluarlah benda macam ni. Susut nilai terkumpul, jumlah penyusutan nilai. Maksudnya dari tahun pertama dia beli, dia kumpul susut nilai dia. Sehingga sekarang ni tahun ke-10. So, dalam 10 tahun ni, berapa dah nilai dia dah susut? Itu susut nilai terkumpul. Peruntukan hutang ragu ada anggaran hutang yang tidak dapat dikutip daripada akaun belum terima. Apa itu pulangan jualan? Betul. Barangan yang telah dijual tapi dikembalikan oleh pelanggan kita atau pembeli. Pulangan barang yang telah dijual. Pulangan belian adalah barangan yang telah dibeli dan dikembalikan, iaitu pulangan barang yang kita beli. Diskaun diberi. Diskaun diberi ialah potongan harga yang diberikan kepada akaun belum terima. Jika penerimaan bayaran mengikut terma yang ditetapkan, kita beri diskaun lah. Diskaun diterima adalah hasil potongan harga yang diterima daripada akaun belum bayar semasa bayaran dibuat. Okey, next. Ini dia tempat-tempatnya. Okey. Jadi pulangan jualan tempat dia di akaun perdagangan dan untung rugi. Catatan kontra. Nampak tak? Ini pulangan belian di kos jualan. Okey. Dia adalah salah satu komponen kos jualan. Juga duduk di akaun perdagangan untung rugi. Jadi catatan kontra ataupun pulangan jualan, pulangan belian tempat dia di akaun perdagangan untung rugi. Okey, apa yang ada pada penyata kedudukan keuangan? Iaitu susut nilai terkumpul. Okey, susut nilai terkumpul akan berada dalam penyata kedudukan keuangan sebab dia akan mengurangkan aset bukan semasa. Aset bukan semasa tempat dia dekat mana? Ya, penyata kedudukan keuangan. Seterusnya, peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu pun sama. Dia akan duduk dekat penyata kedudukan keuangan. Merupakan catatan kontra bagi akaun belum terima. Okey.
Okay. Next, ambilan. Ambilan kedudukan dekat komponen akaun belum dekat equity pemilik, dekat penyata kedudukan kewangan. Okay. So seterusnya dalam standard pembelajaran hari ini ni di muka surat ini ataupun di sini akan menerangkan catatan kontra ni kesan dia kepada jualan kita. Jualan kita dia akan berkurang. Apa kesan dia catatan kontra pada belian? Dia akan mengurangkan nilai belian. Apa ni catatan kontra akan bagi kesan pada aset bukan semasa? Mengurangkan nilai aset bukan semasa. Akaun belum terima kita pun kita akan berkurang disebabkan adanya peruntukan hutang ragu. Modal kita pun akan berkurang disebabkan adanya ambilan. Okey. So sikit info. Nilai buku iaitu book value ialah kos aset bukan semasa tolak susut nilai terkumpul. So dalam penyata kedudukan kewangan, penggunaan akaun susut nilai terkumpul membolehkan nilai aset dinyatakan dalam harga kos dan juga dalam nilai buku. Merujuk kepada penyata kedudukan kewangan di atas, didapati bahawa harga kos perabot dan kelengkapan ialah RM9,000 dan RM8,000 masing-masing. Ini bertepatan dengan konsep prinsip kos. Kenapa prinsip kos? Kita akan mencatat mengikut harga kita beli. Selepas mengambil kira susut nilai terkumpul, nilai buku bagi perabot sekarang dah jadi RM7,200 dan juga RM6,770. Sebenarnya nilai buku ni kita merupakan rujukan apabila kita nak jual aset tu. Macam mana orang tak suka-suka letakkan harga bila nak jual? Dia akan ambil kira berapa nilai susut nilai dia yang terkumpul. Kos kita beli dulu berapa. Jadi kalau kita berjaya menjual lebih daripada harga nilai buku, maknanya kita akan dapat untung. Jika kita jual barang aset kita itu kurang daripada nilai buku, ia akan mendapat kerugian. Okey, sekarang ni. Okey, sekiranya catatan kontra ni tak dibuat, pulangan jualan tak dicatat, pulangan belian tak dicatat, apa lagi susut nilai tak dicatat, ambilan tak dicatat, pertukaran hutang ragu tak dicatat, apa kesan dia? Apa kesan dia? Jika akaun pulangan jualan tidak ada atau tak dicatat, apa pada jualan? Jualan kita terlebih catatlah. Sebabnya ada je orang pulangkan barang rosak tapi kita tak tolak jualan kita. Jadi jualan kita terlebih nyata. Bila kita anggap kita terjual banyak, apa je pada untung kasar? Untung kasar pun akan jadi terlebih nyata. Untung kasar dia terlebih nyata. Jika tiada akaun pulangan belian, belian kita akan terlebih juga. Betul tak? Sebab kita beli, memanglah kita beli banyak, lepas tu kita ada pulangkan balik. So belian akan jadi berkurang sebenarnya, kan? Tapi terlebihlah bila kita lupa nak catat akaun akaun pulangan belian. Apa jadi untung kasar kita? Kita anggap kita beli banyak pula. Tak? Jadi untung kasar kita terkurang nyatalah, sedangkan kita beli sikit je, ada barang rosak yang kita pulangkan. Okey. Jika tiada pula akaun ambilan, dok ingat ubuk ambilan. Apa jadi pada modal? Ya, modal kita akan terlebih nyata, tak ingat nak tolak ambilan. Jika tiada pula susut nilai terkumpul, apa jadi? Apa jadi pula pada nilai susut nilai terkumpul kita? Jadi nilai buku aset akan terlebih nyata sebab aset kita terlupa nak ditolak dengan susut nilai terkumpul. Nilai buku akan terlebih. Jika tiada peruntukan hutang ragu, tak ada anggaran hutang ragu, apa jadi pada akaun belum terima? Pun sama, dia akan jadi terlebih nyata. Kita akan rasa macam, berapa ni akaun belum terima kita sepatutnya dapat RM5,000. Apa sekarang ada dalam RM4,500? Mana lagi RM500 tu? Rupanya kita terlupa catat peruntukan hutang ragu. Okay, next. Last iaitu carta akaun. Apa itu carta akaun? Carta akaun merupakan senarai nombor dan tajuk bagi semua akaun yang disusun secara sistematik untuk tujuan perekodan dan sistem perekodan berkomputer. Carta akaun merupakan senarai nama
senarai nombor dan tajuk. Senarai nombor dan tajuk bagi semua akaun yang ada untuk disusun secara sistematik. Dan untuk susun secara sistematik mudah perekodan dalam sistem perekodan berkomputer. Setiap akaun yang terkandung dalam cetak akaun ni diberi nama akaun berserta nombor yang tersendiri. Lazimnya nombornya diberi mengikut sesuatu akaun mengandung sekurang-kurangnya 3 digit. Okey. Digit pertama klasifikasi akaun, sama ada aset, liability ataupun equity pemilik, klasifikasi lah. Sebagai contoh, 1 mewakili aset. Digit yang kedua, digit-digit berikutnya merupakan kedudukan akaun dalam ledger. Misalnya 20 mewakili muka surat ke-20 ataupun akaun yang ke-20. Sekarang akaun aset kan, kita kata akaun aset, dalam akaun aset ada tunai. So tunai mungkin akaun yang ke-20. So kita akan satu, ni akaun aset ni sebab dia bernombor 1. Okey, contoh. Langkah-langkah untuk menyediakan carta akaun. Kenal pasti semua akaun yang terlibat sesebuah perniagaan. Okey. Kena pastilah semua akaun yang terlibat, akaun apa yang ada. Okey. Lepas tu klasifikasikan akaun-akaun dalam langkah 1 kepada aset, liability dan juga last sekali hasil belanja dan juga kontra. Tetapkan bilangan digit yang perlu digunakan. Lazimnya menggunakan 3 syarikat gergasi ataupun yang besar-besar yang macam kilang ke semua, dia kebanyakan menggunakan 5 digit. Tetapkan digit pertama untuk jenis akaun. Okey, akaun aset, liability, equity pemilik, hasil, belanja, catatan kontra. Lepas tu berikanlah nombor-nombor kepada setiap akaun mengikut klasifikasi. Misalnya berikan 110 untuk akaun perabot, 120 akaun alatan kedai, 210 akaun belum bayar. Okey, contoh 8 lah ya. Berdasarkan contoh jadual di sebelah, jika akauntan ingin memberikan nombor untuk akaun tunai, maka nombor yang akan diberi hendaklah antara nombor 10,000 hingga 19,999. Pilih je. Sebab apa? Sebab tunai ni dalam kategori nama akaun aset. So nombor awak tulis je nombor berapa pun, tapi pastikan di dalam range, dalam dalam rombongan 10,000 hingga 19,999. So dia pilih 10,011. Betul. Okey. Bagi akaun aset yang lain, contohnya akaun inventory, mungkin akan diberi nombor lain lah, 10,012. Betul, sebab apa? Sebab range dia ada dalam range 10,000 hingga 19,999. Okey. Bagi kadar bayaran, kita kena pasti, kadar bayaran dia kategori belanja. So kita mesti pilih sama ada nombor 50,000 hingga 59,999. Itu yang pasti. Katakanlah saya bagi nombor 50,010. Betul lah. Betul. Sebab apa? Ni kadang-kadang ada dalam soalan objektif. Kita yang menentukan berapa nombor akaun tersebut. Okey. Sekian sahaja tajuk modul 2 kita. So, selamat mencuba latihan-latihan selepas ini. Okey.